Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Beranda Ilmu, satu FB page yang saya create untuk saya gunakan sebagai platform berkongsi ilmu-ilmu pengetahuan yang saya ada, terutamanya untuk usahawan di luar sana. Saya rasa sesuatu yang sangat sinonim dengan dekat dengan kontraktor, especially dalam sektor perumahan, dalam bangunan, ialah perkataan beranda atau balcony. Satu laluan di mana ia tidak berdinding. Dia beratap, ada bumbung untuk berteduh, tapi ia tidak berdinding. Beranda ilmu itu adalah tempat di mana kita berteduh di bawah satu ilmu dan kita tidak meletakkan apa-apa dinding di hadapan kita. Kita menerima segala ilmu yang kita ada, segala deruan angin, hujan ke tempias, kita terima, kita tapis, yang elok kita amalkan. Kita menerima berita bahawa kita berada dalam PKPD, suatu perkara yang kita tahu kita tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar untuk pergi berjalan-jalan tu tak apa, tapi bila tak boleh keluar untuk bekerja, itu adalah satu perkara yang sangat merusingkan ramai orang, ramai usahawan. Bila saya baca adanya mesej yang saya kesian kerana kita tahu kita pernah berada di situasi yang walaupun ada mak bapak, malu nak minta dekat mak bapak, kita rasa kita useless, kita rasa kita sangat down. Okay? Jadi selalunya apabila orang bertanya dekat saya bagaimana nak buat, saya cakap that first you kena reda. Segala perkara yang berlaku kun fayakun je, you pegang kun fayakun. Kalau Allah tu kata jadi, jadilah. Ada sebabnya. Okay, kita pulangkan kepada Allah. Tetapi jangan sia-siakan masa yang ada. Masa yang peluang inilah saya nak berkongsi. Bermula dengan buku 77 langkah, dilihat kecil langkahnya gegasi. Usahawan lain boleh follow tak? Saya rasa tak ada masalah. Cuma benda-benda yang relate dengan kontraktor dalam industri binaan, relatekan dengan industri yang tuan-puan ceburi. Siapa yang ada buku ni boleh buka page Prakata. Siapa yang tak ada buku ni, tak apa, boleh je follow saya dekat dalam FB. Saya akan kupas sebab setiap benda yang saya tulis itu, bila saya menulis, bila saya menaip, it come from the heart. Saya andaikan pembaca itu berada di hadapan saya dan itu yang saya hendak kongsikan. Perenggan pertama Prakata, apabila anda memilih untuk membaca buku ini, pastinya anda mencari cara bagaimana memulakan perniagaan kontraktor. Newbie ni ada dua, sama ada satu yang mereka yang baru grad, yang memang daripada universiti tu dia dah ada dalam fikiran dia keluar hendak jadi kontraktor. Ini buku sesuai. Dia tak ada pengalaman, dia cuma belajar je dekat dalam kelas. Ini adalah buku sesuai untuk dia jadikan panduan. Dan juga newbie yang mungkin daripada sektor lain, baru nak beralih ke sektor industri binaan, tak tahu kat mana nak bermula, tak tahu nak refer siapa. Bila dah daftar perniagaan, tak tahu kat mana nak bermula, kat mana nak cari customer. Dah dapat customer, apa nak buat dengan customer? Okay, memang dulu the first 3 years memang tak dinafikan banyak dinding yang kami langgar. Jadi itulah sebabnya saya selalu fikir, sesiapa sahaja yang memilih hendak membaca buku ini ataupun bersama-sama sepanjang waktu saya mensyarahkan buku 77 langkah bagaimana kontraktor baru bermula, di sini saya hendak sharekan. Yang kedua, lumrah apabila menjadi pemain baru dalam industri, pasti kekurangan ilmu. Mula-mula kita bermula dengan berlatih sebelum menegakkan badan, kemudian berjalan. Okay. Kita ni bila jadi usahawan, kita akan start macam newborn baby tau. Memang mengonsos. Lepas tu bertatih. Bila bertatih tu kita try pelan-pelan jalan. Baru-baru nak berjalan tu, biasalah kadang-kadang tu terjatuh. Okay, bangun balik. Kemudian cuba nak berlari. Okay, kadang-kadang lari tak ada break, jatuh balik. Okay, dia cerita dia, perjalanan dia macam usahawan lah juga. Bila dah betul-betul kaki dah tegap berdiri 2-3 tahun, baru betul-betul orang kata tahu kalau lari bila nak break, bila masa nak jalan perlahan, bila masa nak jalan laju. Dalam proses tersebut, kita akan kerap terjatuh. Itulah yang biasa ditempuhi oleh ramai usahawan termasuk saya.
Saya pun memang selalu jatuh dahulu. Setiap langkah akan meninggalkan satu nostalgia. Ia menjadi pengalaman yang mengajar kita banyak perkara. Untuk setiap langkah yang kita ambil, bila kita jatuh, kita akan belajar sesuatu dari situ. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup kita. Dalam industri binaan, saya dapati ada 7 dimensi yang saya ambil sebagai tonggak utama untuk memastikan perniagaan yang lestari ni, maknanya dia berpanjangan. Iaitu, nombor 1, perlu ada sistem pengurusan. Nombor 2, perlu ada pematuhan industri. Nombor 3, kena ada tanggungjawab. Nombor 4, kompetensi. Kelima, etika. Keenam, kualiti. Dan yang ketujuh, nilai perniagaan sebagai usahawan kontraktor. Nak jadi kontraktor ni, kena ada 7 perkara ini. Nombor 1, sistem pengurusan. Okay. Saya jumpa ramai kontraktor yang sangat bagus dalam deliver dia projek. Okay. Sangat bagus dalam buat kerja. Tetapi, bila tak ada sistem pengurusan yang bagus, dia akan hadapi masalah pertama yang dia akan hadapi, submit payment. Sebab dia tak ada documentation yang bagus, dia tak ada sistem pengurusan yang bagus. Customer panggil, boleh tak datang dalam masa 5 minit? No problem, datang dalam masa 5 minit, buat kerja 10 minit. Lepas tu bila nak submit payment, barulah tahu ada kerja-kerja daripada segi documentation tu dia miss. Nak ulang balik semua, dia dah stres. Ramai juga saya jumpa kontraktor berlumba-lumba daftar jadi kontraktor. Kemudian bila CIDB keluarkan certain pematuhan, contohnya isytihar projek, mula marah, kenapa CIDB nak keluar isytihar projek? Sebenarnya dalam isytihar projek ini sudah tertulis dalam Akta 520, memang sudah menyatakan apabila jadi kontraktor, apabila ada projek, kena isytihar projek. Bila CIDB remind semula pasal syarat-syarat ini, ramai yang melenting. Bermakna apabila nak jadi kontraktor, jangan simply, senanglah jadi kontraktor, jom jadi kontraktor. Okey, pergi sign up, ambil lesen kontraktor tanpa tahu pematuhan. Pematuhan tu ialah syarat-syarat industri. Nak jadi kontraktor ni bukan mudah. You kena faham syarat-syarat industri. Pematuhan industri perlu diketahui dan tanya diri sendiri boleh atau tak boleh patuh. Kalau tak boleh patuh, dan industri binaan mungkin tak sesuai. Kalau boleh patuh, oh benda ni mungkin sukar tapi boleh patuh. Kalau orang lain boleh patuh, kenapa kita tak boleh patuh? InsyaAllah akan senang. Sebab bila kita mahu, kita akan cari jalan bagaimana ya. Tanggungjawab kita bukan sahaja tanggungjawab untuk memastikan perniagaan kita maju, perniagaan kita ada untung. Tanggungjawab kita besar, especially apabila apa yang kita buat itu melibatkan nyawa pengguna. Tanggungjawab kontraktor ni as simple as, kita jangan bayangkan kita kontraktor, kita bayangkan kita pengguna akhir perkhidmatan tersebut. Dan kita boleh akan bertanggungjawab. Kita akan ada rasa tanggungjawab kat situ. Kompetensi adalah kemahiran yang diiktiraf industri. Apabila kita ada kemahiran, maksudnya mungkin kita jadi kontraktor ni, katalah orang cakap tercampak dalam industri kontraktor. Kita dah duduk dalam industri kontraktor 5 tahun, 7 tahun. Orang kata kalau tengok satu benda tu je kita dah tahu. Okey, ni kerja apa? Kerja nak skimming. Okey, kerja skimming kita dah tahu apa nak buat, berapa orang nak pakai, berapa hari boleh siap. Maknanya kita dah memang mahir, kita dah kompeten, kita dah pernah buat macam itu. Bila kita ada kemahiran tersebut, beri nilai pada kemahiran tersebut dengan mengiktirafkan kemahiran yang kita ada. Kompetensi ni dia ada 3. Satu, sama ada kita pelatih seperti pelatih giat marah, pelatih ABM. Yang kedua, kalau kita graduate daripada structure engineering, mechanical engineering, okay, yang mana those technical background, dia ada that, maknanya diiktirafkan. Yang ketiga, macam saya sebut tadi, bagi mereka yang tidak dapat, yang tiada berpeluang ataupun tak pernah lah masuk sekolah dahulu terfikir nak jadi kontraktor, tiba-tiba jadi kontraktor bila nampak, oh sekarang ni pasaran rumah sangat tinggi, okey nak jadi kontraktor bina rumah, you tak ada kompetensi tau. So usahakan dekat CIDB banyak kursus-kursus yang you boleh attend. Kompetensi ni banyak benda saya nak cerita kat dalam ni nanti kan.
Dan CIDB dia ada 6 kod etika. 6 kod etika. Etika yang nombor 1 adalah integriti. Yang keenam tu alam sekitar, penjagaan alam sekitar. Okay. Kalau kita jadi kontraktor, orang kata daftar CIDB, kita pun daftar CIDB tanpa tahu etika kontraktor. Itu yang jadi huru hara industri. Jadi kontraktor kita kena ada kualiti perkhidmatan. Dan yang ketujuh ialah nilai perniagaan kita. Bila kita berniaga, kadang-kadang saya dengar orang mengeluh 20 tahun jadi kontraktor, hidup macam tu juga. So bila saya tanya balik, adakah bisnes kontraktor ni bisnes yang tak bagus? Kalau tak bagus, jangan duduk lagi dekat dalam industri ni. Mungkin dia lebih bagus buat bisnes lain. Okay? Nilai perniagaan tu setelah kita berada dalam kita menjadi kontraktor selama 5 tahun, 7 tahun, kita rasa kita tiap-tiap tahun rugi. Maknanya bisnes kontraktor tak sesuai dengan kita. Dalam bisnes model ini, celik, cerap dan cerdik adalah prinsip model ini. Okay. Sentiasa celik pada perubahan yang berlaku. Okay. This is a must. Kita kena aware any changes. Saya pasti selepas era PKP ini, selepas katakanlah ekonomi dibuka semula, pasti akan ada perubahan besar. Jelaskan sebagai usahawan, kita kena aware. Kita berada dalam negara yang sedang hadapi 3 krisis. Krisis pertama ialah krisis kesihatan. Okay. Sebab krisis kesihatan inilah yang buat kita jadi PKP. Yang kedua, krisis ekonomi. Sebab sebelum PKP datang, kita memang dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa bagus. Yang ketiga, krisis politik. Okay. Krisis politik ni kita tinggalkan kepada orang politik. Tetapi ketiga-tiga krisis ini, bila dia datang serentak, tetapi apabila masalah PKP ini selesai, setelah ekonomi dibuka semula, saya pasti akan ada perubahan yang besar daripada sudut politik, daripada sudut ekonomi dan juga mungkin daripada polisi kesihatan. Okay, yang mana ketiga-tiga ini kita kena celik, kita kena aware, kita kena tahu pasti akan ada perubahan dan bersedia daripada sekarang. Yang perubahan bakal berlaku. Kita kena sentiasa celik pada perubahan dan kita kena sentiasa tahu apakah perubahan yang bakal berlaku. Perubahan ini, kita boleh jadi orang pertama, memang orang yang awal. Ada innovators, dia ada early adapters, dia ada majority dan dia ada laggards. Okay. Innovators ni ialah orang yang boleh dia boleh bau perubahan. Jadi dia orang yang pertama akan, among the first yang akan ambil resiko, mengambil peluang terhadap perubahan. Apabila perubahan berlaku, bukan semua orang berani ambil resiko untuk berubah. Okay. Early adapters adalah mereka yang dia tengok dah ada orang buat, diikut. Okay. Late adapters adalah benda yang dah basi, dia baru nak buat. Okay. Laggards ni adalah benda tu dah orang dah tak buat, dia baru nak buat. Always be, kalau kita seorang yang sanggup mengambil risiko tinggi, jadi innovators. Kalau kita rasa kita nak tengok dulu, jadi early adapters. Okay. Setiap perubahan macam saya sebut tadi, kita kena celik. Lepas celik, perubahan akan berlaku, kita kena cerap. Cerap ni, serap perubahan itu. You tak boleh mengeluh lagi, tak nak benda ni berlaku. Perubahan ini sama ada you follow ataupun you duduk jadi stagnan dekat situ. Dan yang ketiga ialah cerdik. Setiap benda yang perubahan ni, kita aware, kita celik, kita cerap dan kita kena jadi cerdik. Cerdik itu maknanya bagaimana perubahan ini, selain daripada tengok dia punya kelemahan atau ancaman dia, kita belajar SWOT analysis kan. Kita kat mana strength kita yang kita boleh adapt, kat mana opportunity yang kita boleh ambil. Okay, yang pasal tu semua saya banyak kupas kat dalam ni ya. Dan bila saya sebut tadi business kontraktor kami tadi berbentuk berlian. Celik, cerap dan cerdik adalah prinsip modal ini. Nombor 1, sentiasa celik kepada perubahan yang berlaku. Nombor 2, segera mencerap input perubahan dan gunakan kecerdikan untuk melahirkan nilai kepercayaan kepada pelanggan. Sebab apabila kita buat sesuatu yang baharu, kita kena maklumkan pada pelanggan. Bukan semua pelanggan hendak terima polisi perubahan yang kita buat. Kita kena tahu bagaimana nak adjust
perubahan-perubahan yang kita buat itu supaya ia nampak berbaloi pada pelanggan. Paran yang terakhir, ramai pelapis industri bertanya bagaimana mahu menjadi kontraktor berjaya. Ia menjadi inspirasi untuk saya terbitkan naskah ini. Terimalah segala curahan pengalaman semasa kami bertatih dahulu untuk digunakan sebagai panduan dan rujukan. 77 langkah, dilihat kecil, langkahnya gergasi. Mahana Muhammad, 23 November 2020. Itu saya harap sekiranya PKP insya-Allah selesai, semua kita boleh, orang cakap, lari lebih laju. Dah banyak benda kita miss.